Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kelas sejarah tahun 5. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar lagi unit 4 tentang kedaulatan negara di Cabar. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah kesan terhadap pentadbiran sosial dan ekonomi akibat penjajahan. Objektif pelajaran kita pada hari ini menyatakan kesan campur tangan dan penjajahan kuasa asing terhadap pentadbiran dan sosioekonomi. Sebelum kita teruskan sesi PDPR, cikgu harap murid-murid telah pun membuat ulang kaji muka surat 46 hingga muka surat 51. Kita mulakan dengan tajuk kesan terhadap pentadbiran akibat penjajahan. Murid-murid buka muka surat 52. Campur tangan dan penjajahan kuasa asing telah membawa banyak perubahan dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu, Sarawak dan Borneo Utara ataupun kita kenali sekarang sebagai Sabah. Baiklah, berapa jenis pentadbiran yang wujud akibat penjajahan? Terdapat 5 jenis pentadbiran yang wujud akibat penjajahan. Mari kita teliti satu persatu. Kita lihat jenis pentadbiran yang pertama, iaitu negeri-negeri selat mulai tahun 1826. Negeri-negeri yang terlibat Pulau Pinang, Melaka dan Singapura digabungkan menjadi negeri-negeri selat. Ingatnya, 3 buah negeri ini, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Negeri-negeri ini merupakan tanah jajahan mahkota. Apakah tanah jajahan mahkota? Tanah jajahan mahkota ialah negeri yang diperintah secara langsung oleh kerajaan British. Okey, negeri-negeri selat ditadbir oleh gubernur. Yang kedua pula, Sarawak tahun 1841, pemerintahan bercorak monarki diperkenalkan. Apa dia monarki? Monarki itu maksudnya pemerintahan beraja. Pemerintah Sarawak dikenali sebagai Rajah Putih. Pentadbiran Sarawak dibahagikan kepada 5 bahagian yang ditadbir oleh residen. Yang ketiga, Borneo Utara ataupun Sabah tahun 1881. Baik, lembaga pengarah SBUB. Tahu tak apa dia SBUB? Syarikat Borneo Utara British di London memberikan arahan terhadap hal ehwal pentadbiran Borneo Utara. Pentadbiran negeri diketuai oleh gubernur. Seterusnya, negeri-negeri Melayu bersekutu tahun 1896. Negeri-negeri yang terlibat Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang disatukan sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Ingatlah, ada 4 buah negeri dalam negeri-negeri Melayu bersekutu. Residen British dilantik untuk mengurus pentadbiran negeri. Residen British tidak boleh mencampuri hal ehwal agama Islam dan adat istiadat orang Melayu.
Dan yang kelima, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu tahun 1909 dan 1914. Negeri-negeri yang terlibat: Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pada tahun 1914, Johor turut dimasukkan dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Baiklah, sekarang ni ada 5 lah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu dan Johor. Penasihat British dilantik untuk membantu pentadbiran negeri tersebut. Tahukah anda? Baik, tadi dalam penerangan cikgu, ada beberapa istilah yang cikgu sebut dan istilah tersebut perlu kamu ingat apa maksudnya. Kita tengok yang pertama, resident British dan penasihat British berperanan sebagai penasihat raja atau sultan. Tanah jajahan mahkota ialah negeri yang diperintah secara langsung oleh kerajaan British. Maksudnya negeri ni dia tak ada raja. Jadi British ni perintah secara langsung. Baiklah, kita teruskan lagi dengan muka surat seterusnya, muka surat 53. Kesan sosial dan ekonomi akibat penjajahan. British memperkenalkan beberapa perubahan baharu yang bertujuan untuk mengeksploitasi kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Baik, tadi kita dah bincang tentang kesan terhadap pentadbiran. Disebabkan British telah pun masuk campur dalam pentadbiran, maka terdapatlah beberapa perubahan. Tujuannya untuk mengeksploitasi kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Eksploitasi itu maksudnya ambil kesempatan atas sesuatu keadaan. Akibat daripada perubahan tersebut, wujud beberapa kesan dari aspek ekonomi dan sosial di negara kita. Dalam aspek ekonomi, berlakunya perkembangan industri perlombongan. Industri perlombongan giat dilakukan. Contohnya bijih timah di Tanah Melayu, emas di Sarawak dan arang batu di Sabah. Seterusnya, perkembangan pertanian komersial. Apakah komersial? Komersial berkaitan dengan perdagangan. Pertanian komersial untuk tujuan ekspor. Maksudnya kita jual ke luar negara. Contoh di Tanah Melayu, kelapa sawit, tebu dan kopi. Di Sarawak ada lada hitam dan di Sabah tembakau. Yang seterusnya, perkembangan penanaman getah. Banyak estet getah dibuka. Syarikat Eropah seperti Guthrie dan British North Borneo Company terlibat dalam sektor penanaman getah. Dan yang terakhir sekali, sistem perbankan moden. Sistem perbankan diperkenalkan. Bank seperti Mercantile Bank tahun 1859 dan The Chartered Bank 1888 telah pun ditubuhkan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kesan sosial akibat penjajahan, iaitu pembentukan masyarakat majmuk.
Kemasukan tenaga kerja dari negara China dan India mewujudkan masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk maksudnya masyarakat berbilang kaum. Kesan yang seterusnya, baik kita lihat gambar Sibu pada tahun 1960-an, iaitu perkembangan bandar baharu. Bandar baharu muncul sebagai pusat pentadbiran, perdagangan dan pelabuhan. Contohnya Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping, Seremban, Sibu, Miri, Jesselton ataupun sekarang dikenali Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Kemudian berlakunya perkembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan vernakular mengikut aliran bahasa Melayu, Cina dan Tamil diperkenalkan. Apakah sistem pendidikan vernakular? Maksudnya penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Sekolah Inggeris diwujudkan di kawasan pekan dan bandar. Pendidikan pada peringkat maktab untuk melatih bakal guru juga diperkenalkan. Perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan pula, jalan kereta api dan jalan raya dibina untuk memudahkan hasil dihantar ke pelabuhan. Sistem pos, telegraf dan telefon diperkenalkan. Baiklah, sila lihat gambar. Gambar tersebut merujuk kepada stesen kereta api Kuala Lumpur pada tahun 1886. Dan yang terakhir, perkembangan perkhidmatan kesihatan, pembukaan hospital dan dispensari untuk merawat pesakit. Apakah dispensari? Maksudnya tempat mengambil ubat. Berdasarkan tajuk yang kita telah bincang tadi, dapatlah disimpulkan bahawa eksploitasi sumber bahan mentah oleh penjajah menyedarkan kita betapa pentingnya kedaulatan dan kemakmuran negara dipelihara. Kita perlu tahu bahawa segala kesan pentadbiran, sosial dan ekonomi yang wujud adalah untuk kepentingan pihak penjajah semata-mata. Baiklah, cikgu harap semua murid dapat memahami tajuk kita pada hari ini. Sekian, itu saja sesi PDPR kita. Sila rujuk semula Telegram untuk tugasan yang seterusnya.